Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menekankan 4 perkara utama iaitu yang pertama, latar belakang sekolah. Yang kedua ialah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Ketiga ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Dan yang keempat ialah rumusan. Sepanjang 10 hari saya menjalani kursus ini, saya telah ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Parker atau lebih dikenali sebagai SMK Sri Parker secara ringkasnya. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 2009 dengan bilangan guru seramai 42 orang dan bilangan pelajar seramai 678 orang. Tujuan penubuhan sekolah ini adalah yang pertama, bertujuan untuk membantu pelajar yang kurang dari segi pendidikan. Hal ini kerana kebanyakan pelajar sekolah tersebut terdiri daripada pelajar yang tidak berjaya ditempatkan di sekolah asrama penuh. Dan yang kedua, lokasi sekolah itu sendiri, di mana SMK Sri Parker terletak di pertengahan Bandar Parker, Dumit Terengganu, yang merupakan pusat lombokan penempatan dan menjadi tarikan bagi penubuhan sekolah tersebut. SMK Sri Parker juga telah mendapat nama sebagai Sekolah Amanah dan merupakan satu-satunya sekolah amanah di negeri Terengganu. Sekolah Amanah merupakan satu usaha swasta yang menjadikan sekolah ini sebagai sekolah contoh kepada sekolah yang lain. SMK Sri Parker akan memegang nama Sekolah Amanah ini selama 5 tahun dari tahun 2018 sehingga tahun 2022 dan cara pembelajaran dan pengajaran mereka ke arah pembelajaran abad ke-21. Sekolah ini telah mendapat tajaan daripada Yayasan Amir dan Tenaga Nasional Berhad. Hal ini demikian kerana sekolah ini merupakan sekolah amanah dan sekolah ini terletak berhampiran di sebelah perumahan Tenaga Nasional Berhad. Seterusnya ialah misi, visi dan moto sekolah. Untuk makluman, misi dan visi sekolah mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk moto Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Parker ialah bervisi dan bertakwa. Seterusnya ialah lokasi sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Parker terletak di tengah-tengah Bandar Parker dan dikelilingi oleh 2 kawasan perumahan iaitu Taman Parker Jaya 3 dan Taman Parker Indah 3. Bukan itu sahaja, SMK Sri Parker juga terletak bersebelahan dengan kawasan perumahan TMB iaitu kawasan perumahan Tenaga Nasional Berhad. Pelan kedudukan tingkatan atau kelas bagi sesi 2021. Tingkatan yang tertinggi di SMK Sri Parker ialah tingkatan 5 dan setiap tingkatan mempunyai 4 kelas. SMK Sri Parker mempunyai banyak infrastruktur dan kemudahan kepada pelajar. Antara kemudahan utama ialah Subject Based Learning iaitu SBC bagi setiap subjek di SMK Sri Parker. Kedua ialah bilik guru di mana guru SMK Sri Parker mempunyai satu bilik setiap seorang untuk dijadikan bilik guru. Ini bermakna pelajar-pelajar tidak mempunyai kelas sendiri, malah mereka yang perlu mencari guru di setiap bilik yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah dewan di mana ianya digunakan sebagai tempat pengumpulan pelajar bagi sebarang program yang dijalankan. Yang keempat ialah padang sekolah untuk kegunaan pelajar bersukan. Yang kelima ialah kantin sekolah yang merupakan tempat pelajar makan pada waktu rehat. Dan yang terakhir ialah surau SMK Sri Parker yang dikenali sebagai Surau Biru. Perkara yang kedua ialah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Terdapat kekuatan dan kelemahan sepanjang PDPR berlangsung. Antara kekuatannya ialah yang pertama, latihan secara berkumpulan. Sebelum kelas tamat, pelajar akan diberikan beberapa soalan dan perlu menyelesaikan soalan tersebut dalam kumpulan. Aktiviti ini dapat membantu dan memupuk pelajar bekerja dalam kumpulan dan keadaan ini merupakan pendekatan kepada konsep pembelajaran abad ke-21. Yang kedua ialah pembentangan jawapan di mana mereka perlu membentangkan jawapan mereka kepada rakan kelas yang lain dan ini dapat memupuk keberanian pelajar dalam berkomunikasi di hadapan khalayak ramai. Seterusnya ialah kelemahan terhadap proses PDPR secara dalam talian, iaitu yang pertama lewat memulakan kelas. Hal ini demikian kerana pelajar datang lambat ke kelas menyebabkan kelas bermula lambat 10 hingga 15 minit. Dan yang kedua ialah penggunaan traffic light yang tidak memperangsangkan, di mana SMK Sri Parker telah mewajibkan pelajar untuk menyediakan traffic light yang tersendiri di mana mempunyai 3 warna iaitu warna merah, kuning dan juga hijau yang melambangkan kefahaman mereka sepanjang kelas berlangsung. Terdapat juga pelajar yang tidak dapat membuka kamera kerana pencapaian internet yang kurang memperangsangkan menyebabkan mereka tidak dapat menunjukkan traffic light mereka dan menunjukkan kefahaman mereka kepada guru yang mengajar. Seterusnya ialah kemudahan alat bantu mengajar ABM dan kemudahan bahan bantu mengajar BBM sepanjang proses PDPR secara dalam talian. Kemudahan alat bantu mengajar ABM sepanjang PDPR ialah yang pertama aplikasi Google Meet. Yang kedua ialah aplikasi WhatsApp yang merupakan perhubungan di antara guru dan juga pelajar. Yang ketiga ialah aplikasi Kahoot di mana guru menyediakan beberapa soalan di aplikasi Kahoot untuk menjawab soalan di dalam aplikasi tersebut. Seterusnya ialah bahan bantu mengajar BBM iaitu yang pertama buku teks PDF di mana guru mata pelajaran akan berkongsikan paparan skrin buku teks PDF tersebut. Yang kedua ialah nota slide
di mana nota tersebut dibuat sendiri oleh guru dan akan diberikan kepada pelajar sebelum kelas bermula. Dan yang ketiga ialah modul untuk mereka membuat latihan. Amalan pedagogi yang diamalkan sepanjang proses PDPR secara dalam talian. Yang pertama, perhimpunan secara dalam talian. Walaupun dijalankan secara dalam talian, namun perhimpunan masih lagi dapat diamalkan melalui aplikasi Google Meet dan tentatif dan pelaksanaan adalah seperti perhimpunan fizikal. Yang kedua ialah pautan kelas diberikan melalui kumpulan WhatsApp. Selepas sahaja perhimpunan tamat, pelajar akan merumuskan jadual PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan. Kebiasaannya, guru akan memberikan pautan 1 hari sebelum kelas bermula. Yang ketiga ialah amalan pedagogi yang diamalkan di dalam kelas. Dan yang keempat ialah penggunaan traffic light di mana pelajar dapat menggunakan konsep traffic light ini sepanjang kelas berlangsung. Seterusnya ialah pelaksanaan kebat secara dalam talian. Yang pertama, guru menyediakan soalan kebat kepada pelajar sebelum kelas tamat, di mana pelajar akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan mereka perlu menjawab soalan tersebut mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Kedua, guru akan menyediakan modul soalan kebat setiap bulan kepada pelajar dan modul tersebut akan dibincangkan di dalam kelas selepas tamat sesuatu topik yang dipelajari. Melalui amalan pedagogi, pelaksanaan kebat dan bahan dan alat bantu mengajar, ianya dapat memberikan gambaran awal kepada bakal guru sebelum bergerak ke alam pekerjaan. Bukan itu sahaja, saya juga dapat melihat kesan kepada pelajar sama ada berkesan ataupun tidak melalui aktiviti yang telah dijalankan di SMK Sri Baka. Perkara yang ketiga ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Antara kekuatan budaya sekolah dan budaya kerja SMK Sri Baka ialah yang pertama, perhimpunan secara dalam talian dan maklumat perhimpunan diadakan adalah untuk menyalurkan maklumat kepada warga SMK Sri Baka. Yang kedua ialah bacaan Yasin yang diadakan setiap hari Jumaat malam. Bacaan Yasin ini dihadiri oleh warga SMK Sri Baka dan ibu bapa pelajar. Yang ketiga ialah program 110 di mana seorang guru perlu memegang 10 orang pelajar dan mereka akan berkumpul bersama-sama di dalam aplikasi Google Meet dari jam 7.20 pagi sehingga 7.40 pagi. Antara kelemahan budaya sekolah dan budaya kerja SMK Sri Baka ialah yang pertama, masa pelaksanaan mesyuarat guru dan taklimat ringkas, di mana mesyuarat guru diadakan pada waktu malam dan waktu tersebut merupakan waktu di mana kita meluangkan masa bersama keluarga. Dan yang kedua ialah pelaksanaan program 110 yang tidak memberangsangkan kerana ramai pelajar yang tidak hadir ke program tersebut. Seterusnya, melalui Badan Beruniform pula, saya telah mendapat kesempatan untuk menyertai Pergerakan Puteri Islam Malaysia iaitu PPIM, di mana PPIM merupakan badan beruniform yang paling aktif di sekolah SMK Sri Baka dan banyak mewakili sekolah ke peringkat luaran. Seterusnya ialah proses pelaksanaan aktiviti badan beruniform, iaitu yang pertama melalui aplikasi Google Meet, di mana setiap hari Rabu pada waktu pagi jam 8 pagi, semua ahli PPIM akan berkumpul melalui aplikasi Google Meet. Yang kedua ialah kumpulan Telegram, di mana ianya merupakan tempat perhubungan utama di antara ahli PPIM dan juga guru penasihat. Dan yang ketiga ialah sebarang kehadiran akan diambil melalui kumpulan tersebut. Pentingkan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, dapat merapatkan hubungan antara guru dan pelajar. Hal ini demikian kerana ahli PPIM terdiri daripada semua tingkatan, iaitu daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Hal ini secara tidak langsung dapat mengenali dan merapatkan hubungan di antara satu sama lain, di antara guru dan juga pelajar. Yang kedua ialah memupuk sifat disiplin dalam diri pelajar maupun guru. Hal ini demikian kerana terdapat banyak aktiviti co-curriculum yang dapat melatih diri untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin. Antaranya ialah mengikut peraturan dan etika PPIM, aktiviti kauk kaki dan tata cara pemakaian PPIM yang memberikan kesan yang positif kepada diri sendiri. Perkara yang terakhir ialah rumusan, iaitu cadangan penambahbaikan kepada pihak sekolah sepanjang PDPR secara dalam talian berlangsung. Yang pertama ialah memastikan urus sekira perhimpunan mempunyai campaian internet yang bagus. Hal ini adalah kerana untuk memastikan maklumat yang ingin disampaikan dapat disalurkan kepada warga SMK Sri Baka. Yang kedua ialah mengambil kehadiran untuk program 110. Hal ini demikian kerana program 110 tidak dapat mendapat sambutan daripada pelajar kerana kehadiran pelajar yang tidak memberangsangkan. Yang ketiga ialah membuat satu kumpulan Telegram atau WhatsApp bersama ibu bapa untuk menyalurkan sebarang maklumat atau program. Seterusnya ialah cadangan program sulam yang dapat diadakan di SMK Sri Baka, iaitu yang pertama, mengadakan program gotong royong kawasan sekolah dan kawasan perumahan yang terdekat, di mana kita dapat melibatkan ibu bapa dan juga penduduk kawasan perumahan untuk sama-sama membantu. Yang kedua adalah mengadakan program rentas biasa, di mana untuk program ini kita juga boleh menjemput ibu bapa pelajar dan juga penduduk untuk sama-sama memeriahkan lagi program ini. Dari keseluruhannya, kursus pengalaman awal di sekolah ini dapat membantu bakal guru untuk memberikan persediaan awal kepada pelajar untuk memasuki alam pekerjaan.
Bukan itu saja, ia juga boleh dijadikan contoh dan boleh diamalkan ketika bekerja suatu hari nanti.